Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 6 struktur pasaran di mana subtopik kita adalah berkaitan dengan 6.3 iaitu pasaran persaingan sempurna. Fokus kita adalah 6.3.1 ciri-ciri pasaran persaingan sempurna dan 6.3.2 pembentukan kelok permintaan prima. Jadi untuk bab 6 ini, seperti apa yang telah dimaklumkan, kita mempunyai 5 subtopik yang utama. Jadi video sebelum ini, Miss pun telah terangkan berkenaan dengan subtopik 6.1 serta subtopik 6.2. Jadi untuk video pembelajaran kita ini, kita akan fokus tentang 6.3 iaitu pasaran persaingan sempurna, PPS. Berkenaan dengan pasaran persaingan sempurna, dia ada beberapa lagi bahagian kecil yang perlu difokuskan iaitu ciri-ciri, pembentukan kelok permintaan prima, hasil prima, keseimbangan prima jangka pendek dan keseimbangan prima jangka panjang. Jadi sekarang marilah kita tengok apakah ciri-ciri bagi pasaran persaingan sempurna. Ciri-ciri dia. Bagi video lepas, Miss pun sudah tunjuk. Inilah contoh dia kan. Jadi kita cuba ulang kaji sikit. Berkaitan dengan ciri-ciri dia yang ini secara ringkas sahaja. Yang dari segi bilangan prima, di mana dia adalah terdapat ramai pengeluar. Jenis barang dia adalah bersifat homogen ataupun juga merupakan pengganti sempurna. Diikuti dengan kebebasan keluar masuk prima. Jadi untuk PPS ini, dia adalah bebas. Kuasa penentu harga. Jadi prima dalam pasaran, dia hanya berperanan sebagai penerima harga ataupun pengambil harga. Akhir sekali, dari segi aktiviti persaingan bukan harga, tiada persaingan bukan harga. Sebagai peringatan, persaingan bukan harga itu adalah seperti pengiklanan. Jadi itu adalah secara ringkas sahaja. Jadi sekarang marilah kita tengok ciri-ciri dia dengan lebih terperinci. Dari segi bilangan prima. Kan tadi kita kata ada ramai pengeluar kan? Cuba tengok huraian dia. Memang ramai pengeluar. Kenapa? Akibat kebebasan keluar masuk prima ke dalam pasaran dan keluaran prima adalah bahagian yang kecil saja daripada pasaran. Sebab dalam pasaran ini mempunyai bilangan prima yang banyak kan. Jadi kalau kita tengok dari segi keluaran yang prima hasilkan itu, kalau banding dengan pasaran, keluarannya adalah dianggap bahagian yang sangat kecil sahaja. Ingat ini adalah banding dengan pasaran. Diikuti dengan ciri yang kedua, jenis barang. Kan tadi kita kata barang dia adalah barang homogen pengganti sempurna kan? Jadi disebabkan dia adalah barang homogen, semua barang dia sama sahaja, maka tiada persaingan bukan harga. Bermaksud pengiklanan tidak diperlukan dalam pasaran ini. Kenapa? Sebab barang dia adalah sama sahaja. Yang sama itu bermaksud mungkin dari segi pembungkusan dia ke, dari segi bentuk ke, sehingga pengguna pun tidak dapat membezakan barang tersebut. Itulah sebab kita kata dia adalah pengganti sempurna. Diikuti dengan ciri yang ketiga iaitu kebebasan keluar masuk firma. Firma adalah bebas nak masuk ke ataupun keluar daripada pasaran. Kenapa? Sebab penghasilan produk ini dia tidak memerlukan modal yang besar. Jadi siapa-siapa yang berminat sahaja pun boleh jadi pengeluar bagi pasaran tersebut. Disebabkan wujudnya kebebasan keluar masuk, maka nanti dalam jangka masa panjang, firma dalam pasaran persaingan sempurna ini dia hanya memperoleh untung normal sahaja. Ingat ya, untuk bahagian untung normal ini, nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut lagi di bawah subtopik kecil yang berlainan. Sambung. Dari segi kuasa penentu harga,
Okey, ingat Prima berperanan sebagai penerima harga ataupun sebagai pengambil harga. Okey, diikuti dengan persaingan bukan harga. Tadi sudah bagi tahu bahawa tiada pengiklanan yang diperlukan kan dalam pasaran ini, betul tak? Jadi, tiada persaingan bukan harga. Akibat semua barang yang dihasilkan di pasaran ini adalah barang homogen. Sebab semua barang adalah sama, jadi tak perlulah buat persaingan bukan harga. Dan selain daripada itu, ada satu ciri lagi. Kita cuba tengok. Ya, iaitu berkenaan dengan pengetahuan sempurna. Okey, jadi pengetahuan sempurna dekat sini, biasa yang kita fokuskan adalah berkenaan dengan harga dia. Jadi dekat sini pengetahuan tentang harga keluaran barang. Bermaksud pengguna memang tahu harga yang dijualkan di pasaran itu adalah berapa. Okey, jadi itu berkaitan dengan pengetahuan sempurna. Dengan demikian selesailah bahagian yang berkaitan dengan ciri-ciri. Jadi sekarang kita akan cuba fokus yang ini pula, iaitu berkenaan dengan pembentukan kelok permintaan Prima. Berkenaan dengan pembentukan kelok permintaan Prima Pasaran Persaingan Sempurna PPS. Okey, jadi pelajar boleh nampak dekat sini adalah merujuk kepada Prima. Okey, jadi nanti memang kita akan sediakan raja, tapi raja yang disediakan saya akan buat dua raja yang berlainan. Satu adalah untuk industri dan lagi satu adalah untuk Prima. Okey. Okey, jadi yang ini saya akan labelkan industri ataupun pelajar boleh labelkan pasaran, sama sahaja. Okey, yang ini pula adalah merujuk kepada Prima. Jadi ingat, ini adalah pasaran persaingan sempurna. Yang ini adalah Prima dalam pasaran persaingan sempurna. Okey, ini kita fokus ataupun kita spesifik kepada Prima. Okey, jadi pasaran itu sebenarnya konsep dia adalah lebih kurang sama dengan apa yang anda telah belajar dalam bab 2. Kalau dalam pasaran, paksi Y dia kita akan labelkan P. Okey, kurungan RM. Okey, yang ini asalan. Dan paksi X dia pula akan dilabelkan sebagai Q, kurungan unit. Okey, begitu juga dengan Prima sebab kelok yang kita perlu sediakan adalah kelok permintaan kan? Jadi paksi Y dekat sini pun sama, P kurungan RM. Okey, ini asalan dan paksi X dia adalah Q kurungan unit. Okey, jadi dalam pasaran dia mestilah terdiri daripada kelok permintaan dan kelok penawaran. Jadi kita akan sediakan kelok permintaan dan penawaran sekarang. Okey, kelok permintaan mencurun ke bawah dari kiri ke kanan dan saya labelkan dia sebagai D0. Sementara itu kelok penawaran adalah mencurun ke atas dari kiri ke kanan dan saya labelkan dia sebagai S0. Okey, dan titik keseimbangan dia adalah pada E0. Maka keseimbangan dia E0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Okey, jadi ini merupakan raja yang telah disediakan bagi pasaran lah. Okey, dengan demikian kita pun kena huraikan. Okey, peringkat yang pertama, kita akan huraikan tentang keseimbangan pasaran yang asal. Okey, jadi nanti pelajar pun huraikan lah. Keseimbangan pasaran persaingan sempurna yang asal tercapai pada titik E0 apabila kelok permintaan D0 bersilang dengan kelok penawaran S0. Okey, lepas tu pada tingkahan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Okey, jadi ingat ada 5 perkara, 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. Okey, itu adalah peringkat yang pertama lah untuk huraikan raja tersebut. Okey, jadi peringkat yang kedua. Apakah peranan Prima dalam pasaran persaingan sempurna? Kan kita kata dia sebagai penerima harga kan? Ataupun kita kata dia sebagai pengambil harga. Okey, jadi bermaksud, okey,
firma ini dia akan mengambil ataupun menerima harga yang telah ditetapkan di pasaran. Kalau sekarang harga keseimbangan pasaran adalah P0, firma sebagai penerima harga, jadi dia akan menerima harga yang telah ditetapkan. Okey, ini kita labelkan P0. Okey, dan apabila dapat P0 ini disebabkan dia sebagai penerima harga, maka kelok permintaan yang diwujudkan ataupun diterbitkan adalah bersifat anjal sempurna. Inilah dia. Okey, dan jangan lupa labelkan kelok DD. Okey, jadi huraian untuk bahagian ini, pelajar boleh bagi tahu bahawa firma sebagai penerima harga akan menerima harga yang telah ditetapkan di pasaran, iaitu P0. Okey, lepas tu maka terbitlah kelok permintaan, okey, yang bersifat anjal sempurna. Okey, pelajar boleh tentukanlah, okey, mungkin ini kita boleh labelkan DD0. Okey, iaitu DD0. Okey, kemudian sekarang katakan berlaku perubahan dalam pasaran. Okey, perubahan itu boleh disebabkan oleh perubahan dalam permintaan ke ataupun perubahan dalam penawaran pun boleh. Okey, tetapi sekarang Miss hanya kaji permintaan lah katakan. Okey, kan tadi saya kata saya sebut perkataan perubahan. Okey, ingat kalau perubahan dekat sini dia boleh pecah kepada dua aspek, sama ada meningkat ataupun menurun. Dua-dua ini dia adalah merujuk kepada perubahan. Jadi, kalau katakan saya nak kaji perubahan permintaan, dia pun kena tahu sama ada nak fokuskan peningkatan ke ataupun kejatuhan. Katakan sekarang, Miss nak fokus yang ini. Saya nak tengok peningkatan. Kalau peningkatan, DD, dia menyebabkan kelok DD beralih ke sebelah kanan. Jadi nanti Miss akan sediakan kelok permintaan yang beralih ke sebelah kanan. Okey? Okey. Disebabkan berlakunya pertambahan dalam permintaan, maka kelok permintaan akan beralih ke sebelah kanan. Okey, iaitu dari T0 ke D1. Dan jangan lupa tunjuk anak panah. Okey, lepas itu kita pun dapatlah keseimbangan pasaran yang baru pada titik E1, okey, dekat sini. Dan jangan lupa harga keseimbangan baharu P1 dan kuantiti keseimbangan baharu Q1. Okey, jadi sekarang kita nak huraikan bahagian ini pula. Okey, perenggan yang ketiga ini mungkin pelajar boleh fokuskan tentang peralihan kelok. Okay, jadi pelajar boleh tahulah peralihan kelok dekat sini yang Miss kaji adalah berkaitan dengan peningkatan ataupun pertambahan dalam permintaan. Jadi dia menyebabkan kelok DD beralih ke kanan. Okay, kelok DD beralih ke kanan. So dari mana ke mana? Jadi pelajar huraikan sahaja. Okay, kemudian perenggan yang keempat. Okay, perenggan yang keempat ini sama seperti tadi. Tetapi kali ini E1 ini adalah keseimbangan pasaran yang baharu. Jadi pelajar pun bagi tahulah keseimbangan pasaran yang baharu tercapai pada titik E1 apabila kelok permintaan yang baru D1 bersilang dengan kelok penawaran S0 pada tingkat harga keseimbangan P1 dan kuantiti keseimbangan Q1. Okey, selepas selesai perenggan ini, kita nak sambung perenggan yang kelima. Okey, perenggan yang kelima sama seperti tadi. Sekali lagi, firma sebagai penerima harga ataupun pengambil harga, dia akan menerima harga yang telah ditetapkan di pasaran, iaitu pada tingkat harga P1. Okey, jadi sekarang dia akan terima harga P1. Miss cuba tunjukkan. Okay, ini P1 dia terima harga dia. P1. Okey, maka terbitlah kelok permintaan yang bersifat anjal sempurna. Okey, iaitu DD1. Huraikanlah macam tadi saja. Okey. Selepas itu
Mungkin pelajar boleh buat satu kesimpulan dan kesimpulan ini, pelajar boleh fokuslah tentang kelok permintaan yang tipu oleh. Bagi tahu bahawa kelok permintaan bagi apa? Ikut yang ini. Kelok permintaan prima pasaran persaingan sempurna, tulis adalah bersifat anjau sempurna. Bagi tahu kenapa? Akibat firma berperanan sebagai penerima harga ataupun pengambil harga. Kemudian pelajar juga boleh ulaskan lagi, beritahu bahawa sekiranya firma menjual pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran, memang tiada pengguna yang akan beli daripada firma tersebut. Kenapa? Sebab pengguna mempunyai pengetahuan yang sempurna. Kan ciri-ciri tadi kita ada bincang pasal yang ini kan? Jadi pengguna mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang harga. Jadi kalau firma jual dengan harga yang lebih tinggi, memang tak ada pengguna yang akan beli dengan dia lah. Lagi satu yang saya nak simpulkan dekat sini. Tadi Miss hanya tunjuk pertambahan permintaan saja. Maka kita dapat peralihan kelok permintaan prima yang beralih ke atas. Tetapi keadaan yang sebaliknya juga boleh berlaku. Kalau kelok permintaan yang beralih ke sebelah kiri akibat kejatuhan permintaan, ia juga akan menyebabkan kelok permintaan prima beralih ke bawah. Jadi dia adalah berdasarkan situasi yang berlaku dalam pasaran yang kemudian akan memberi kesan terhadap kelok permintaan prima akibat prima sebagai penerima harga. Adakah anda suka penerangan Miss? Jadi ingat beri sokongan sikit kepada Miss ya melalui subscribe channel saya. Dengan demikian, marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Soalan yang pertama. Keluaran firma adalah bahagian yang apa daripada pasaran persaingan sempurna kerana bilangan firma adalah apa dalam pasaran. So cuba fikirkan keluaran firma bandingkan dengan pasaran. Bahagian dia besar ke ataupun kecil ke. Dan selain daripada itu, cuba tengok bilangan firma adalah macam mana dalam pasaran. Cuba fikirkan jawapan anda. Jadi marilah kita tengok jawapan dia. Jadi keluaran firma adalah bahagian yang kecil daripada pasaran persaingan sempurna. Kenapa kita kata demikian? Kerana bilangan firma adalah banyak dalam pasaran. Kita sambung soalan yang kedua. So yang ini ada ke tak ada? Kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran persaingan sempurna, maka firma adalah memperoleh untung apa dalam jangka panjang. Cuba fikirkan jawapan anda. Jadi untuk firma dalam pasaran persaingan sempurna adalah wujud ataupun mempunyai kebebasan keluar masuk, maka dekat sini kita akan tulis ada kebebasan keluar masuk. Jadi dalam jangka masa panjang, firma dalam pasaran persaingan sempurna iaitu PPS akan memperoleh untung normal. So itulah jawapan dia. Kita sambung dengan soalan yang ketiga. Kelok permintaan firma pasaran persaingan sempurna adalah bersifat apa? Jadi fikirkan bentuk dia. Kerana firma berperanan sebagai, apakah peranan firma PPS? Jadi marilah kita cuba tengok jawapan dia. Jadi kelok permintaan firma PPS adalah bersifat anjau sempurna. Kenapa kita kata demikian? Disebabkan firma dalam PPS memainkan peranan sebagai penerima ataupun pengambil harga. Soalan yang terakhir. Yang ini ada ke tak ada? Persaingan bukan harga. Dalam pasaran persaingan sempurna, kerana semua barang adalah pengganti apa?
Okay, so yang persaingan penggal harga ini dia sebenarnya adalah merujuk kepada contoh bentuk dalam pengiklanan ke. Okay, jadi cuba fikirkan jawapan anda. Okay, jadi dekat sini tiada persaingan penggal harga dalam PPS. Okay, kenapa kita kata tak perlu pengiklanan diwujudkan dalam pasaran ini? Disebabkan semua barang dia adalah pengganti sempurna. Sebab barang dia juga merupakan barang homogen kan? Kalau barang homogen itu bermaksud bahawa barang dia adalah pengganti sempurna. Okay, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan bagi ciri-ciri pasaran persaingan sempurna serta pembentukan kelok permintaan firma. Jadi untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang hasil firma. Jikalau anda suka video ini, ingat subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Okay? Dan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, bolehlah tinggalkan komen anda pada ruangan komen. Nanti Miss akan bacakan. Okay? Saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih diucapkan atas sokongan anda terhadap saya. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okay? Bye-bye.